الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنى بسنته ومن اهتدى بهداه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimi muslimah, adik kakak yang dirahmati ahli ilmu sidang kuliah yang dirahmati dan kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di atas segala limpah rahmat kurnia yang Allah beri kepada kita pada setiap waktu, setiap masa, setiap detik. Semoga dengan bersyukur itu Allah akan tambah lagi macam-macam nikmat yang kita perlu, kita berhajat dalam hidup kita dan ketika kita mati, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla dalam syurga nanti, dan kita dapat menatap wajahnya yang mulia, yang agung, yang sempurna segala-galanya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita sihat walafiat, dapat menyambung kuliah. Tuan-tuan dapat mari, tuan-tuan ikut sejak sekian lama. Alhamdulillah, kita mula sejak 8.30 tadi, dan tadi Ustaz Jad kita telah menyampaikan kuliahnya, dan insyaAllah hamba akan sambung sikit lagi. Dan hamba sambung ni, nak sambung hamba sebut dulu. Boleh jadi ada orang ingat, boleh jadi orang tak jumpa lagi. Amo pun mari jaga-jaga. Jadi tapi amo ingat amo nak nyambung. Tuan-tuan tak ingat pun tak apa. Amo ingat amo nak nyambung. Dulu amo mulakan dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini ialah salah satu ucapan khutbah yang Rasulullah sering guna. Sering ni acak kali lah guna ketika dia menyampaikan ucapan. Jadi kita sebagai orang Islam, walaupun benda ni tidak wajib menjadi satu kewajipan kita nak ucap, kita kena mulakan dengan khutbah ni, tetapi dia adalah salah satu sunnah Rasul yang perlu kita mengingat di kalangan kita supaya sunnah ini hidup. Apabila kita ni
jadi pengikut Rasulullah, maka kita kena periduk sunnah dia. Dan antara sunnahnya ialah Rasulullah ni dia selalu berkhutbah. Dia tidak baca khutbah, dia berkhutbah. Betul dia berkhutbah sebab dia tidak reti baca. Dan orang pun dia tidak reti menulis. Dan kerana tu nulis kerana tak reti baca, tak reti menulis, maka dia menyampaikan khutbah. Baik tuan-tuan, khutbah Rasulullah yang disebut sebagai khutbatul hajah, hak amo baca tadi. Tu khutbatul hajah. Tuan-tuan kalau nak ceramah boleh mula ke hak ni. Kalau tak semula pun tak ada apa-apa. Kalau kita mula ikut Rasulullah boleh pahala. Pahala atas ikut tu dulu. Nah. Sebab kita ni dengan Rasulullah ni kena ikut dia. Dia buat apa-apa kita buat mengikut kemampuan yang Allah beri kita. Ketika kita ingat kita buat, ketika terlupa Allah tak ambil salah. Ketika kita boleh buat, kita buat. Ketika kita tak boleh buat, tak mampu, nak buat mana? Allah tidak ambil salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ingat balik dulunya hamba kongsi dengan tuan-tuan tentang dia mula dengan alhamdulillah. Kita juga bincang alhamdulillah. Telah bincang alhamdulillah dalam ruang lingkup yang sangat-sangat luas. Sangat besar, sangat hebat. Begitu juga kita telah bincang dengan istighfar yang disebut di dalam khutbah al-hajah ini. Begitu juga dengan kita bincang dengan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta berlindung dengan Allah ketika dia nak menyampaikan ucapan. Dan juga tuan-tuan semua, kita ingat Rasulullah dia apabila dia berucap, dia sebut ya Allah wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu, bukan saya, semua kita. Dia tulis doa minta berlindung dengan Allah semua perkara-perkara yang jahat, yang buruk. Buruk ni mari daripada diri kita dan juga dalam diri. Min syururi anfusina wasayyiati a'malina, dan perbuatan buruk kerja buat kita. Kita ni bimbang takut buruk nak bagi dalam hati kita buruk, bagai buruk. Dan juga perbuatan kaki tangan kita, mulut lidah kita, mata, telinga hak Allah beri, kita buat melakukan perbuatan dengan anggota ni perbuatan buruk. Kita minta berlindung. Nak minta berlindung dengan siapa? Dengan hanya kita minta berlindung dengan Allah sahaja. Tak ada siapa boleh tolong kita dalam bab ni dan juga semua perkara. Kemudian lepas tu Rasulullah bawa asyhadu an la ilaha illallah, mengucap. Kerana tu Rasulullah sebut tidak ada kebaikan kalau sekiranya dalam satu-satu ucapan tak ada mengucap syahadat. Kerana tu tuan-tuan, walaupun kita tidak baca khutbatul hajah ni, tapi dalam ceramah mengajar nak rayak berapa ke orang, cikgu di sekolah ke, kena mengucap weh. Cikgu-cikgu amalah saya sama di sekolah tu. Tak sing ngucap derah ngucap kau. Sebab kita nak menyampaikan ilmu. Takut-takut mari ilmu kita tu salah kita royak. Na'udzubillah min syururi anfusina ya Allah, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan yang ada dalam diri, ada selinak dalam diri kita ni, ada nusuk dalam diri. Tapi kejahatan ni tuan-tuan, kalau ada duduk dalam diri kita ni tu ubik. Kerana tu Rasulullah kata minta berlindung daripada hak tak nampak, dan juga wa min sayyiati a'malina, dan daripada semua perbuatan amalan kami hak buruk. Minta berlindung dengan siapa? Dengan Allah. Kita kadang-kadang kita tak sedar hak kita buat ni buruk. Kita dah ukur buruk dengan kita, dengan hak kebiasaan kita. Sebenarnya kita kena ukur buruk baik ni dengan ajaran Islam, dengan Allah, dengan kitabullah, sunnah Rasul. Kalau kita ikut hak buruk baik kita kan, ni orang ukur dengan buruk baik. Amo tak siapkan hudud. Molek tu. Dia ukur dengan baik dengan dia. Tapi dia tidak ukur dengan hukum Allah. Dan ramai orang dalam hidup ni dia mengukur baik buruk
ikut kebiasaan dan dia sendiri. Amba rasa molek bagai ni. Rasa guanyon. Kena cek dulu dengan Allah kata lagu mana, Rasulullah suruh lagu mana. Kalau betul dengan Allah, kehendak Rasul, comel bagai tu walaupun dia tak berlaku dalam dengan kita. Kalau kita nak, kalau bagai tu tak comel lah kita, tak comel, kita tak kedai lah ke dia. Tapi Allah kena, Allah suruh, Allah sayang, Rasulullah bawa, maka bagai tu tetap comel. Walaupun seluruh manusia kata tidak comel. Biar kita megai, biar sungguh tuan-tuan. Kita ngaji, alhamdulillah kita ngaji pakak-pakak ngaji lama dah. Tuan-tuan, puan-puan. Biar kita ada pegangan ngaji. Biar kita ada asah yang kita boleh kilah. Baik. Lepas dia ngucap asyhadu an la ilaha illallah. Hak ni betul tuan-tuan. Ngucap mana-mana pun Rasulullah kata jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kena baru sama iman kamu dengan la ilaha illallah. Hak ni pun kita berkongsi telah hurah sikit sebanyak mengikut kemampuan hak ada pada kesempatan ni. Walau bagaimana apa nak bawa, nak peringat balik. Kita mengucap la ilaha illallah ni kadang-kadang banyak, kadang-kadang ada setengah orang tak mengucap pun ada. Mengucap ni tuan-tuan boleh jadi kita orang semaya ni kena mengucap. Tak boleh tak mengucap. Kalau orang tak semaya, boleh jadi tak ingat kau mengucap. Bila nak mengucap orang tak semaya? Bila tuan-tuan mengucap orang tak semaya? Tak. Kita tak kata dia tak mengucap, tapi bila mengucap orang tak semaya ni? Puya dia mengucap. Orang semaya dia mengucap. Tika bel, Tok Bilal ngebel dia mengucap asyhadu la ilaha illallah. Kita pun turut sama. Ketika baca tahiyat kita mengucap lagi. Baik. Kalau kita tengok kita selain daripada dalam semaya dengan jawab bila kita mengucap. Hak ngerti-ngertinya tak usah kata kau orang, tak kata nak tanya orang payah. Kita tanya kita bila kita mengucap selain daripada dengar orang baik kita turut sama, selain daripada kita semaya kita mengucap. Tak ada masa kita, tak ada muka kita orang lorat. Kita orang sibuk. Tak ada nak mengucap, muncullah maya tu ada mengucap, kalau tidak tak mengucap. Supaya juga kata subhanallah. Bila kita kata subhanallah kalau luas maya? Cuba kita secara jujur. Tak ada nak kata. Kita kecek, duduk kecek buah, tak kira lah mana buah ni kan. Sejadu aja boleh kita kata. Tapi nak kata subhanallah, tak boleh nak kata. Ni benar-benar yang kita secara jujur, kita boleh kata. Muncul kita, Allah Subhanahu Wa Taala syariat semaya, kita pun semaya. Kita boleh kata subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Kalau tidak, subhanallah pun payah nak kata. Apalagi subhana rabbiyal azim, apalagi subhana rabbiyal a'la. Kita nak kata subhana rabbiyal azim, aku tak rokok nak kata apa? Subhana rabbiyal, aku tak sujud nak kata apa? Maksudnya nak kasih kata kita kalau ditakdirkan Allah tak syariat semaya, tak ada punya nak baca subhanallah. Nak kata alhamdulillah pun boleh, tidak juga. Allahu akbar jauh sekali. Tapi kalau kita semaya, Allahu akbar dia ada belaka, Allahu akbar pun ada, subhanallah, alhamdulillah pun ada belaka. Karena tu kita mengucap dalam semaya dan luar semaya. Jadi orang nak ceramah juga kena mengucap. Orang dengar, kena dengar orang mengucap. Kalau nak turut ketek pun tak apa, tak si turut pun tak apa dengan mengucap. Baik. Syarat kita mengucap baru jadi comel. Baru kena dengan kehendak Allah, kena ada syarat mengucap. Baru jadi ucapan kita tu insya-Allah diterima Allah. Kalau tidak, kita kena cek balik. Betulkah kita mengucap ni siapa kau kehendak? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kita, ajak kau sahabat. Karena tu kita kena cek balik kita mengucap. Dia ada syarat tuan-tuan. Syarat ni 7. Yang pertama, ni nak ingat hak dulu ni sebelum masuk hak hari ni. Tak apa lagi.
Pasal dia bereke. Pasal lama doa ni kena ulang balik. Yang pertama, ilmu. Ada ilmu. Ilmu ni makna nafi semua sembahyang selain pada Allah, dia hanya terima Allah sahaja sebagai Tuhan. Itu ilmu maksud. Yang kedua, yakin. Yakin dengan hak tadi. Kalau tak yakin, tidak Islam kita. Kena pisah malik, biar yakin sungguh. Yang kedua, yang ketiga, kena terima sungguh-ngati Allah ni sebagai Tuhan kita. Kena terima sungguh. Yang keempat, kena patuh al-inqiyad, patuh sungguh-sungguh dengan terhadap Allah, terhadap apa yang kita kata tu, kita buat pengakuan sungguh-sungguh. Yang kelima, kita kata as-sidq, membenar dengan sesungguh hati. Kalau tak benar, tidak Islam kita. Kena baiki lagi kalau kita Islam, kena biar sungguh. Yang kenanya, kena kasih sungguh-sungguh kepada Allah. Lebih daripada kita kasih kepada mak ayah kita, anak kita, suami atau isteri, pasangan masing-masing. Siapa kau kita, tuan-tuan? Kena jawab sendiri. Kalau tak siapa, kena misah biar siapa. Baru betul kita mengucap. Yang tujuhnya ikhlas. Kita kata tu ikhlas ngerti ke? Ni ada 7 perkara, tuan-tuan, kita semoklah diri kita. Dengan 7 perkara ni barulah kita ngucap kita tu comel, lengkap, sempurna sebagaimana ya Allah, dan ngucap sempurna inilah yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kita kena cek, kita jangan buat mudah. Barang ni barang penting. Rusak sini, rusak belakang. Pecah sini, tak jadi apa belakang lah. Ismaya tuan-tuan mungkin amah maya banyak dah, lama dah. Sejak daripada akhir balik dulu, dan sebelum akhir balik mak ayah aja. Tapi kalau rusak sini, hangus. Baik. Hari ininya, iaitu kita nak sambung. Ngucap ni ada 2, tuan-tuan. 2 kalimah syahadah. Hak tu syahadah pertama, syahadah pada Allah. Hak ni kita bicara dulu. Hari ini nak nyambung syahadah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Abduhu wa rasuluh. Hambanya dan rasulnya. Tuan-tuan sekalian, syahadah yang pertama tidak lengkap, tak sempurna, Allah belum terima kecuali mari syahadah yang kedua. Karena tu rukun Islam pertama 2 kalimah syahadah. Syahadah pertama penyaksian kita bahawa tak ada dah Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang perlu kita takut, Tuhan yang perlu kita memohon, Tuhan yang menentu segala perjalanan hidup kita, Tuhan yang membuat langit bumi, Tuhan waktu turun hujan, Tuhan yang menghidup memati, Tuhan yang menurun hukum hakam. Tak ada selain daripada Allah. Gak orang mengucap guana weh kalau hak tadi Ustaz Jad sebut dah mau nak tupai. Hak tak terima hukum Tuhan, tak kira lah hukum hudud ke, kisah ke, takzir ke, apa ni hukum puasa ke, zakat ke, haji ke, apa tak terima hukum Tuhan ni, mengucap dia tu lagu mana sebenarnya. Hak ni lah tuan-tuan kita kena perjelas. Hak ni termasuklah hak nganyi ke, hak nganyi. Nah. Dan antara benar-benar yang boleh rusak agama istihza billah. Istihza billah sena wak ngani ke Allah, maka orang tu kalau dia faham, dia tidak jahil, dia orang lama dah Islam, sepatutnya dia tuak ngani, tapi tiba-tiba dia mari ngani ke Tuhan. Ngani ke Allah ni ngani ke hukum Tuhan. Pesenda hukum Tuhan, wak ngani ke Rasul. Ni boleh bawa apa ni lokoh Islam. Sopo tu dah. Lokoh ni boleh jadi orang-orang muda tak apa nak nyakut kan.
Dia kita orang lama lidah sikit-sikit. Lokoh ni kak, terpecah lah bahasa muda kak. Oh lokoh. Dia kita sebut nak ni peringatan kita. Jangan sapa kita, anak-beranak kita, wara-wara kita, umat kita wak nganyi kepada Allah. Wak nganyi ke orang tak apa. Tapi wak nganyi ke Allah kita, gapo dia kita. Sekian bulan bitai tak nganyi Tuhan. Kita mericih besar kumel tak siapa ni nak banding dengan apa ni bumi langit, jadi menganyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengaku sungguh-sungguh bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul yang Allah utuh untuk seluruh manusia termasuk kita. Ngaku lagu mana tuan-tuan? Ngaku ni kita reti, kita faham, kita yakin, dan kita royak kat orang. Tu syarat jadi saksi. Saksi ni serupalah kita jadi saksi rumah mahkamah. Orang nak jadi saksi mahkamah kena ada 4 perkara tuan-tuan. Tak ada ni tak sah jadi saksi. Mahkamah tak terima. Gapo dia? Yang pertama dia tahu kes tu. Yang kedua dia faham. Kalau tahu tak faham, tak dia nak jadi saksi juga. Gi kecek 2 patah, faham tak faham tobek. Dah tak faham, tak boleh jadi saksi. Yang ketiga dia yakin sungguh-sungguh. Pendakwa tanya, sekali jawab lagu tu, sekali jawab lagu ni. Orang jenis tak yakin ni, tak boleh jadi saksi. Tolak. Patut 3 perkara ni dah ada. Tahu pun tahu, faham sungguh pun faham, yakin pun yakin. Kena royak kat orang. Tahu saja duduk rumah, tak pergi mahkamah, tak royak kat orang, tak boleh jadi saksi awak. Duk royak kat kedai kopi tak jadi. Kena royak kat orang. Jadi nyaksi ni amal tahu sungguh, faham sungguh, yakin sungguh, dan amal nak ayat pada semua orang. Orang boleh dengar amal bahawa Nabi Muhammad tu adalah betul-betul Nabi dan Rasul. Allah utuh kita sejak daripada dulu sampai semua, untuk semua orang sampai akhirat. Nabi Rasul kena ikut dia, tak lewat belakang ke dia. Baru kita ngaku jadi kita wak Nabi ke dia. Kalau tidak, kita tak wak Nabi ke Nabi. Kalau kita tak seikut dia, tak yakin ke dia. Kerana tu buat supaya juga kita tidak wak Tuhan kepada Allah kalau kita tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala raya. Kerana tu tuan-tuan, yakin sungguh dengan Nabi, maka kita ni jadi orang Islam. Kerana tu amo haraplah semua orang kalau nak ceramah, kalau nak buaya, kalau gapo dalam majlis kecil, kalau majlis besar, kena bersyahadah. Ingat kita siapa? Kita ni hamba Allah. Kita siapa? Kita adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta, dan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala beri kita Islam, agama yang baik dan sempurna. Tuan-tuan, kita ni orang Islam belaka, alhamdulillah. Ada. Tak ada. Semua orang Islam, kalau tidak Islam pun Islam. Di segi apa? Di segi fizikal, tak ada orang boleh lawan Islam. Tak ada orang boleh lawan sunnatullah. Sunnatullah Islam. Cuma agama ni nak ikut tak ikut tu pilihan. Orang nak kenal mana orang Islam tuan-tuan? Nak kenal dia ngucap. Tak kita tak ngucap depan orang tiap-tiap hari. Jumpa orang ngucap la ilaha illallah. Tidak buat lagu tu. Kita ngucap seorang dah orang tahu belakang dah. Orang nak tengok kita ni orang Islam duk mana? Pakai piah ke? Jangan tebal pakai piah orang Yahudi pakai piah juga. Cuma orang Yahudi pakai piah gini. Royak je, bukan takut ada orang nego. Orang Yahudi pak situ piah kecil. Tu orang Yahudi. Kita piah besar sikit.
Baik tuan-tuan. Nak tengok pakai jubah. Gini lagi Arab. Orang Arab ramai juga tidak Islam pakai jubah. Nak kata mana? Terkait tak kena. Nak kata pergi bahasa betang ya? Orang budak pakai bahasa bet. Tak boleh. Banyak barang yang tak boleh nak cek. Kata wasbah di kereta. Tak tentu halu lagi. Nak kenal mana? Kita nak kenal orang Islam ni mudah tuan-tuan. Tengok semaya kan tak? Kalau semaya, nampak Islam atas dia. Kalau tak semaya, tak nampak Islam atas dia. Kita tidak kata dia tidak Islam. Kalau semaya, kita misalnya kita jumpa dengan orang semaya, kita kata cerak dia ni semaya. Islam dia. Tak ada orang kita ada, awak Islam kau semaya ni? Orang tu kira lah tu, orang junang ni, tak apa segar. Tak segar tu. Tanya orang semaya, kecuali dia tengok orang semaya pelik. Maya pelik lagu mana? Orang hadap ke kebelak, dia belakang ke belak. Dia mau Islam ke? Itu boleh tanya. Sebab orang Islam kena maya hadap ke belakang. Tu. Baik. Jadi kalau kita orang Islam, nak kenal orang Islam, jumpa mana pun, tengok dia semaya, cek Islam. Alhamdulillah tu saya kita, kawan kita, orang seagama dengan kita. Baik tuan-tuan, kalau nak tengok negara mana nak cek? Nak cek mana? Nak cek dia orang maya? Orang maya tahu orang je. Nak tengok negara atau negeri ni Islam, tengok hukum hakam dia. Undang-undang dia. Itulah nak cek Islam tidak Islam. Kalau dia hukum hakam dia, undang-undang tertinggi dia Islam lah negara tu. Dia tak cukup mengaku supaya mengaku amat Islam tapi tak maya, tak cukup, tak ada bukti. Tak ada bukti. Bukan kita kata tidak Islam tapi tak ada tanda awak ni Islam, engkau tak maya. Begitu juga tak ada bukti sesebuah negara tu Islam kalau dia tidak menjalankan syariat Islam. Nak ngaku boleh tak ngaku, tak ada apa-apa, ngaku gila. Tak ada hal. Tapi nak tengok bukti. Tengok, karena tu tuan-tuan, hukum hakam undang-undang ni besarnya. Muka kita ni ramah otak dan ni belakang ni satu ayah-ayah kita dan. Apabila Jepun mari dulu perang Jepun, gapo dia bawa undang-undang? Dia tidak bawa bedil tuan-tuan. Bedil tu bawa juga bedil orang. Tak, dia bawa undang-undang Jepun. Siapa-siapa tak ikut undang-undang dia tapak. Bapa kena napa? Pasal tidak ikut undang-undang dia. Tengok besar undang-undang tu. Nampak selalu kena nampak nampak Jepun selalu. Sehingga orang kita zaman dulu kena nampak Jepun kan? Ni orang muda-muda tak apa nak dengar itu kecek dah. Model dia lagi-lagi. Baik, orang putih mari pula. Orang putih mari tuan-tuan, hok buat perjanjian dengan Sia nak serah Kelantan ke orang putih ni. Mula-mula Sia Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis ni duduk bawah Sia. Bawah naungan dia panggil. Bayar ukti. Apabila tahun 1909 ada perjanjian Bangkok dia panggil. Maka serahlah Pak Negeri ni ke Inggeris dan Sia-nya ambil Nara, Tani, Songkelah dan Jalan. Siapa kelola ni ambil? Bapa ambil bukan hak dia lah tu. Hak tu orang panggil ambil. Bapa kita ni kena cengah, bagi cengah dah. Ambil tu bapa, bukan hak dia lah tu. Lepas tu apabila orang putih masuk ni di Kelantan pada tahun 1909. Ingat tu kata sejarah ni. Orang putih masuk. Ni negeri-negeri Melayu tidak sekutu. Gapo dia mula-mula? Dia masuk undang-undang dia. Dia buat undang-undang Islam. Nak tahu Inggeris ke tidak negara tu, maka
pertama-tama setelah dia puasa, letak kaki undang-undang dulu. Orang Melayu faham ke? Tok-tok kita faham ke undang-undang Inggeris dulu Baca orang putih pun tak. Cuma dia boleh saja necktie. Pasal dia naik tie. Tak ada. Kau ikut Ustaz menurut punggung gitu ya. Bagian lain tak kerti, tapi dia ikut orang putih. Pasal apa? Pasal orang putih mana-mana negara, tak kira penjajah mana, apabila dia masuk letak kaki situ, maka pertama-tamanya undang-undang supaya Jepun juga masuk. Baik, kita telah merdeka, tuan-tuan, alhamdulillah. Telah merdeka 57 tahun. Orang putih duduk tahun 1909, dia tubik, kita merdeka 1957, tak hafal 50 tahun. Dia boleh pacak undang-undang dia sehingga lala dia tak cabut. Kuat tu. Baku gapo 5 inci kena inci wallahu a'lam. Tak cabut. Pasal apa? Ada nukak serandai banyak. Oh, serandai dia nak cabut. Payah. Karena tu kita tuan-tuan berusaha sikit sebanyak. Kerajaan Kelantan sejak 1990-93 betul. Siapa kelala ni tak boleh lagi. Ngesok. Tapi kita nak. Kita buat kerja, kita usaha. Dan lepasnya kita ni tuan-tuan daripada dosa dengan Allah sebab kerana kita buat kerja. Kalau tidak, berat kita tak boleh nak jawab lah mana saya rasa. Sebenarnya orang tengok undang-undang ni dia terpisah. Sebenarnya kita undang-undang ni mari Islam, mari undang-undang ada tuan-tuan. Gapo? Orang Islam undang-undang masuk umur 7 tahun kena ajar sembahyang. Undang-undang tu. Apa tak kata undang-undang? Hukum lah tu, hukum tu undang-undang. Kita kata hukum muka lain, undang-undang muka lain. Pakai sulah. Cuma kelih piti, sebab piti kelih alik ni nampak tu agung. Kelih alik ni nampak gambar parlimen, piti lah tu. Piti. Kalau tak ada dua-dua tu tak ada tuan-tuan. Tak jadi piti kita. Rakyat ke ibu bapa suruh hajar anak 7 tahun semaya, kalau 40 tahun tak maya lagi pukul, kalau siapa besar lagi kena buat lagi. Undang-undang lah tu. Tapi undang-undang ni dia suruh ibu bapa. Hak ni ibu bapa boleh buat. Ada undang-undang lebih besar lagi nak nikah. Nikah tu undang-undang tu. Nak nikah dengan siapa? Bukan boleh nikah dengan siapa-siapa kita nak nikah. Mak darah tak boleh nikah. Comel pun tak boleh. Undang-undang lah tu. Kalau tak ikut undang-undang kan, lama dah orang nikah dengan mak darah ni atau anak sendiri. Ada orang nikah dengan anak dia. Raja Parsi dulu, Yazdajir, dia anak dia comel. Dia kata bukan dia nak nikah dengan orang lain. Semua ni sejarah nikah. Pasal apa? Pasal dia tak ada undang-undang. Undang-undang dia. Jadi dia muka gajah. Kita ada undang-undang nak nikah, ada undang, nak beli ada undang-undang. Karena tu orang kita ngaji akad jual beli tu undang-undang lah tuan-tuan. Cuma undang-undang ni apabila kita ada dalam buku peka, kita tidak bawa buat 1, 2, 3. Dia tak panggil undang-undang. Takning dalam bahasa Arab. Apabila kita buat 1, 2, 3 mengikut hak kita buat dalam parlimen ataupun kita buat dalam hak tu orang panggil undang-undang. Tu je bezanya. Bagai tu dah je. Cuma hak ni bawa parlimen, nampak dia perkara 2, perkara 3, perkara 4, ceraya 1, ceraya 2. Hak tu teknikal je tuan-tuan. Semua undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berhutang, nak nega, nak minyak, ada undang-undang. Ada belakang undang Islam ni buat turun undang-undang peraturan.
Tetapi oleh kerana undang-undang jenayah ni dia elok tok sebelah. Hak ni orang putih kata hak ni demo jangan campur ni bagai kawan. Lepas tu kita berkata bagi dia semua. Bagi kita asal. Bagi dia akhirnya jadi hak dia. Kita berkata hak demo lah weh. Kawin nak ya. Oh, jadi hak dia. Karena tu tuan-tuan bagi salah tapi kita duk ratik semua kata betul. Orang timur supaya Amerika dia ratik, suruh orang ratik ke apa? Iraq ni ada senjata pemusnah dulu kan? Habis jajah seluruh dunia. Kita pun Malaysia apa kata pemusnah, Iraq ada pemusnah, pemusnah. Akhirnya semua orang kata ada sungguh. Pergi cari tak ada paklala ni tak banyak jumpa. Nak kata buana. Bagai tak ada ke apa satu apabila duk ulai sangat, duk kulir sangat. Kulir itu bahasa klasik benar. Maka dia jadi orang boleh terima. Gitu juga son, amun nak peringat tuan-tuan. Lah ni orang kata IS. IS ni jahat. Amun nak peringat kita semua. IS ni apa dia makna? Orang putih tu kita pun kacak orang putih lah ni. Puak orang kita ni pasal orang putih daripada Melayu. GST. Tidak orang putih. Orang putih. Reti orang putih? Tak reti sebut. Hak tu tak tahu gua satu. Sama juga IS tu kan. IS ni makna dia Islamic State, negara Islam. Baik. Tujuan apa dia sebut IS ni jahat? Dia nak supaya semua orang Islam ni terima bahawa negara Islam ni jahat. Biar kita cerah kat tuan-tuan. Kita perlu kata kata nak ngati apa, nak ambil panjang apa. Malaysia negara Islam, orang ngaku jahat. Kelantan negeri Islam jahat. Tu tuan-tuan nak situ. Baik. Dia kait pula IS dengan khalifah. Tak kira lah siapa. Amba nak ambil bahagian ni ya, nak tengok. Apabila khalifah ni pun jahat juga. Islam ni dia tak boleh cerah tangan khalifah dengan negara Islam. Ada negara Islam tak ada khalifah, supaya kereta ada tak ada enjin. Comel kereta baru beli, buka-buka enjin tak ada. Atau ada enjin saja, kereta tak ada, tak boleh bawa kerja pakai sekos situ. Kerana tu Islam dengan negara Islam, ingat, negara Islam dengan khalifah dua perkara ia tak boleh nak cerah tangan tuan-tuan. Apabila Rasulullah SAW sebaik saja wafat, maka dilantik Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu jadi khalifah. Negara Islam ada khalifah. Jadilah ni orang buat satu memukkan supaya Islam jahat, khalifah pun jahat. Duk rakyat orang tu jahat. Kita tak tahu orang tu jahat lagu mana dah. Tapi memburuk-burukkan Islam dan khalifah. Ini satu gerakan yang sangat besar. Jangan kita mudah-mudah ambil telegak. Dan kalau jahat tidak mewakili Islam, teroris tidak Islam. Apa orang kata Islam teroris? Islam ni selamat, sejahtera, aman, damai. Jumpa saya, jumpa kena tak kena, Assalamualaikum. Jahat mana wisalah doa kau orang. Comel kata jumpa dengan orang. Nak pisah. Assalamualaikum. Tengok tuan-tuan. Kita maya wisalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita wisalah sepanjang-panjang orang, setakat orang ada, habis. Alik kiri, alik kanan kita. Gitu juga alik kiri, kita wisalah. Doa pada orang alik kiri kita. Siapa kau dunia? Jahat kau orang lagu ni.
Dalam tahiyat doa, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna, ya Allah, tolong beri kesejahteraan, keselamatan, ketenteraman, aman damai alaina, kepada kami, wa ala ibadillahis salihin, pada semua hamba Allah engkau, hamba engkau yang salih. Jahat kau lagu ni? Jahat kau agama ni? Gerakan ni gerakan yang sangat besar dan gerakan yang sangat jahat untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Tapi Allah kata, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Gerakan untuk memadamkan agama Allah, tapi Allah tidak akan membenarkan, dan Allah akan sempurnakan agama. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan baca dah akbar amunat qasiyah. Tahun 93 apabila Kerajaan Kelantan meluluskan enigma jenayah syariah 2 yang dipanggil, yang ada dalam tu hudud kisah dan takzir. Orang kata hudud pah. Tidak gitu kan? Tapi setelah 23 tahun orang kata hudud Allah. Tengok berubah tak? Berubah tak? Lah ni tak ada orang kata hudud pah. Orang kata hudud hukum Allah. Bacalah tuan-tuan dalam. Tak kira lah siapa-siapa pun. Hukum Allah. Malah orang bukan Islam kata ini hukum Allah. Amun nak kasih tuan-tuan, ini perkembangan tuan-tuan. Orang cuba seraya upaya untuk memasukkan pahaman, tapi Allah tak sih. Allah akan tetap menjelaskan, menyampaikan agamanya dengan tidak ada campur tangan orang. Akhir sekali orang terima hudud Allah. Tuan-tuan rasa tak nikmat ni? Nikmat orang boleh terima. Sekurang-kurangnya orang Islam saja dulu terima. Hak dulunya sebagai orang Islam kata ni hudud pak. Orang lain dia tak kecek hudud pah. Ini satu nikmat tuan-tuan. Hak Allah kata yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berusaha untuk menutup agama Allah dengan mulut mereka, usaha mereka. Wallahu yutimmu nurih. Allah akan sempurnakan agama. Walaupun orang tak suka. Karena tu tuan-tuan, kita kena yakin dengan Islam. Kita kena yakin dengan Allah. Hak Allah hak buat dunia ni, Allah buat turun tari, Allah buat tari, Allah buat hujan, Allah buat segala-gala. Kita kena yakin kita apabila kita ikut agama Allah, walaupun lambat sampai. Agama Allah ni supaya air mari dulu tuan-tuan. Air mari di bukit. Air mari di bukit ni jernih terus. Boleh minum air mineral. Dan apabila air mari bukit ni tuan-tuan, dia akan sapa ke kuala. Tak boleh siapa sekat. Bataslah, betul lah. Dia korek kot dalam tanah. Sekat kat tu dia tak kat lain. Air dia akan sapa ke kuala. Sebagaimana Allah kata dia. Agama Allah pula betul. Hak dia juga. Agama Allah. Wallahu yutimmu nur. Allah akan sempurnakan agama. Tak sampai mai tuan-tuan. Kalau sekiranya orang Islam lain tak usah berlaku, tak ada satu, Allah nak bagi orang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman gharakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu tak sah orang Islam ke agama Allah, yastabdil qauman gharakum, Allah bagi kaum lain, thumma la yakunu amsalakum. Kamu dia tidak akan jadi serupa kamu. Dan tuan, ini antara yang kita perlu faham, sama-sama faham agama Allah, supaya kita hidup dengan Islam, mati dengan Islam. Semua kita tuan-tuan terikat dengan Islam. Tak ada siapa lari daripada, boleh lari daripada Islam. Sama ada dia terima ke Islam, tak terima, dia tak boleh lari dengan Islam. Mudah ya tuan-tuan. Kita ni banyak ngaji.
Hak kita ngajinya, antara kita ngaji ala akhirat. Dan awal-awal ala akhirat ialah ala kubur. Amo rasa tak boleh jadi tak ada berkali orang yang tak tahu soalan muka nakir. Oh. Baik. Soalan muka nakir ni tuan-tuan, dia tanya orang tu, supo je orang Islam tidak Islam tanya soalan tu je. Supo tanya, "Marabuka?" atau "Marabuka?" Siapa Tuhanmu? Orang Islam kah dia? Tidak Islam kah dia? Soalan sama. Apa artinya tuan-tuan? Artinya semua orang kena ikut Islam belaka. Tak ada kecuali. Bapa orang tidak Islam masuk neraka. Bapa? Cuba tanya. Kerana dia tidak terima Islam. Bapa orang Islam beri masuk syurga kerana dia terima Islam. Ya ada bunyi orang ni nama kafir, orang ni nama Islam kerana Islam. Kerana Islam ada. Kalau tak ada Islam tak ada tu kafir-kafir je. Tak ada kelimah tu. Kerana Islam. Semua orang yang terima Islam dia kata mukmin, muslimun, mukminun. Orang yang tak terima Islam dia kata kafirun. Kafirun bil Islam, kafirun billah. Tak terima. Kerana tu Rasulullah pada awal hidup, pada awal dakwah dia, orang-orang hak tak terima, pemimpin-pemimpin Quraisy yang tak terima Islam ni, dia kata anta kafir. Dia kata ke Nabi, anta kafir. Dia kata ke Nabi Muhammad kafir. Kafir makna kufur dengan Tuhan mereka, kufur dengan agama mereka, kufur dengan ibadat mereka, kufur dengan sistem mereka. Kerana tu tuan-tuan, semua orang tanpa mengira siapa terikat dengan Islam, terikat dan ditanya dengan Islam. Kerana tu bila masuk dalam kubur, soalan yang akan ditanya tak kira siapa. Dia tanya ni bukan untuk tanya orang Islam aja. Kadang-kadang kita pun fikir orang Islam saja kalinya tanya. Dah tanya belaka. Soalan sama ya. Pasal semua tu hamba Allah belaka. Tuhanmu siapa? Nabimu siapa? Tanya belaka. Kiblatmu adalah kuana? Soalan ni akan ditanya oleh Munkar dan Nakir serupa kepada setiap orang tanpa mengira agama dia duduk hak mana atas dunia. Pasal dia semuanya hamba Allah. Semuanya makan rezeki Allah. Semuanya hidup Allah beri. Semuanya mati mengikut peraturan Allah. Maka semua akan ditanya dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita sebagai orang Islam ni, tugas kita bukan sahaja nak kemah pegangan kita, tetapi tugas kita adalah royak kepada orang sahabat kita, saudara kita yang tidak Islam, supaya mereka faham Islam, supaya mereka ingat tahu siapa jub buat dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kita menyapa, Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa ma anta alaihim bijabbar." Wahai Rasulullah, engkau bukan orang je paksa orang masuk agama. Biarkan. Nak terima, tak terima, punya pasal. Tuan-tuan, hamba nak pergi sikit lagi tapi tengok noktah bertising. Kita tersambung lagi, tak habis lagi ngucap dengan Nabi ni, tak habis lagi syarat Nabi. Baru nak masuk. Bawa mukadimah baru. Jadi kita sambung mula deh. Kalau ada masa ada tapi orang tak ada pun ada. Jadi mari-mari sama-sama kita Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihani kepada hamba-Nya yang mukminin. Wal 'asri, demi masa.
Innal insana lafi khusrin, semua orang rugi belaka. Illa allazina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang telah beriman dengan Allah dan buat amal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan pakak-pakak pesan dengan melaksana dan buat kebenaran, ikut kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan pakak-pakak pesan supaya sabar dalam beriman, sabar dalam buat amal soleh, sabar dalam menegak kebenaran dan menghayati kebenaran. Itulah orang berjaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li azwajina wa li abaihim wa ajdadihim wa zurriyatina jami'an ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana warhamna warham walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li muallimina al-khair wa li mashayikhina wa li zumalaina wa li ashabina wa rafaqaina wa liman ahsana ilayna wa liman asa'na ilayhim wa liman awsana bid-du'a lahum wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله